لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kuliah kita pada malam ini kita akan mengulang kaji berkenaan dengan ibadat puasa dengan membaca salah satu kitab yang masyhur dalam pengajian mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu kitab Matan Abi Syuja' ataupun dikenali juga dengan Ghayatul Ikhtisar ataupun kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, tidak asing lagi, iaitu Al-Qadhi Abu Syuja', ataupun nama sebenarnya menurut ahli tarikh, ahli sejarah, iaitu Ahmad bin Al-Hasan Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 593 Hijrah. Itu sebagaimana disebut dalam beberapa sumber. Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja', pengarang kitab kita ini, meninggal dunia pada tahun 593 Hijrah, 900 tahun yang lalu. Kitabus Siyam, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada nuskhah terjemahan yang diterbitkan oleh PTS pun boleh gunakan, ataupun terjemahan-terjemahan yang lain boleh juga digunakan. Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. As-Siyam ataupun As-Saum, kata alim ulama kita, dia memberi maksud al-imsaku 'anil muftirat min tulu'i syams ila ghurubiha. Yang dikatakan puasa itu ialah satu ibadat yang dilakukan, satu ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada batalnya puasa atau membawa kepada terbukanya puasa. Min tulu'i syams, bermula daripada min tulu'il fajri, dan min tulu'il fajri yang bermula daripada terbit fajar, yakni masuknya waktu subuh. Karena masuknya waktu subuh ditandai dengan terbitnya fajar. Ila ghurubi syams, hinggalah kepada terbenamnya matahari, iaitu alamat bagi masuknya waktu salat maghrib. Itu puasa. Kata dia, wa syara'itu wujubis saumi salasatu asya', dan adapun syarat-syarat, wa syara'it, dan syarat-syarat wajib puasa itu ada 4 perkara, iaitu untuk kita mengukur apakah kita ini diwajibkan. Dan sebagaimana kita sedia maklum, makna wajib ini jika dilakukan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ditinggalkan kita di sisi Allah dikira orang yang berdosa, yang menanggung dosa. Jadi bagaimana kita nak mengukur seseorang itu wajib puasa ataupun tidak? Kata dia ada salah satu asya', ada 3 perkara. Yang pertama, Islam. Setiap orang Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Adapun orang bukan Islam, kita tak boleh untuk memaksanya berpuasa. Yang kedua, kata dia, wal bulugh, sampai umur, ataupun kita sebut dewasa. Wal bulugh, sampai umur. Sampai umur dari segi syaraknya sama ada
terdapat pada fizikal seseorang itu alamat-alamat yang menunjukkan bahawasanya dia sudah dianggap oleh syarak sebagai orang telah sampai umur mukallaf. Kalau bagi orang perempuan, iaitu dengan kedatangan haid. Apabila dia telah mencecah umur 9 tahun ke atas. Kalau bagi orang lelaki pula, di antara tandanya ialah dengan keluarnya mani. Keluar mani melalui mimpi dan sebagainya. Ataupun sebagai ulama menyebutkan dengan tumbuhnya bulu ari-ari. Dan begitu juga kadang-kadang berlaku perubahan pada suara dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda yang menjelaskan kepada kita bahwasanya anak kita sudah baligh. Namun kata ulama, kalau tidak berlaku sebarang tanda, apabila seseorang itu mencecah umur 12 tahun, maka automatik dikira sebagai baligh. Sebagai contoh, seorang perempuan yang tidak didatangi haid, jangan dia beralasan, dia dah berumur 15 tahun ataupun 16. Lalu orang tanya dia, kenapa tak puasa? Dia kata, saya belum balik. Kenapa kamu belum balik? Saya belum didatangi haid. Kalau dah genap umur 15 tahun, dikira balik secara langsung, automatik balik. Yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga iaitu berakal, orang cerdik. Disebab itu orang kafir tidak wajib puasa, yang tidak diwajibkan ke atasnya puasa. Orang yang belum dewasa, orang yang belum baligh, sekalipun dia mumayyiz, anak kita sudah mencapai akal, telah mencapai usia mumayyiz, usia 7 tahun, 8 tahun, dipanggil usia mumayyiz, tapi belum baligh, belum wajib berpuasa, cuma digalakkan untuk kita melatih dia dengan puasa. Dari segi hukum belum wajib berpuasa kerana dia belum baligh. Orang yang gila, orang yang tidak siuman, tidak wajib berpuasa kerana tidak cukup syarat-syarat wajib puasa, iaitu kata dia al-aql, berakal. Dan yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, dia mampu ataupun kuat untuk mengerjakan puasa. Oleh demikian, orang yang lemah, orang yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, seperti orang yang sakit berpanjangan, tidak ada harapan sembuh, orang yang lumpuh dan sebagainya. Dan begitu juga orang yang telah tua, yang tidak ada kekuatan lagi untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan ke atasnya puasa, tetapi mewajibkan ganti kepada puasa, iaitu fidyah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang yang berat untuk menjalankan puasa, hendaklah mereka membayar fidyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Asy-Syaikhul Kabir wal Mar'atul Kabirah, lelaki yang sudah tua dan juga wanita yang sudah tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka hendaklah digantikan dengan fidyah, iaitu memberi makan kepada fakir miskin. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap hari dia tidak berpuasa, hendaklah dia beri makan satu cupak makanan asas. Bagi kita orang Melayu, satu cupak beras lebih kurang dalam 700 gram. 700 gram. Wa man ta'atta khairan fa huwa khairul lahu. Kalau bayar lebih lagi baik.
Walaupun fidyah itu satu cupak, lebih kurang 700 gram, kalau kita keluarkan 1 kilo beras, itu lagi baik. Yang baki itu menjadi sedekah. Kewajipan puasa ini, dan di sini dalam kitab ini dia sebut empat kewajipan, 4 syarat-syarat wajib puasa. Kalau ada syarat-syarat ini, wajiblah ke atas seseorang itu untuk berpuasa. Dalam kitab lain dia tambah satu lagi syarat wajib puasa, iaitu al-khuluwi an haidin wa nifasin, bebas daripada haid dan juga nifas. Jadi wanita yang kedatangan haid dan nifas, tidak wajib dia berpuasa, tetapi wajib dia qada, wajib dia mengqada, menggantikan puasa pada hari lain. Jadi seorang perempuan yang didatangi haid dan nifas, walaupun dia Islam, walaupun dia ada syarat Islam, ada syarat baligh, syarat akal, ada mampu berpuasa, tapi oleh kerana dia sedang dalam haid dan nifas, gugur kewajipan puasa, sebaliknya dia wajib qada pada hari yang lain. Kerana bagi orang yang dalam haid, perempuan yang dalam haid dan nifas ini, kalau dia puasa pun puasa tidak sah. Kalau tengah puasa pun tiba-tiba datang haid dan nifas, pada ketika itu juga puasanya menjadi batal. Kewajipan puasa Ramadan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan juga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Dalam Al-Quran, sebagaimana kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, Allah Ta'ala sebut furida, kutiba ay furida, diwajibkan. Furida, kutiba makna furida makna wujiba. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya dengan puasa itu kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa yang diwajibkan itu bila? Kata Allah syahrul Ramadhan, iaitu pada bulan Ramadan. Dalam ayat berikutnya, syahrul Ramadhan, puasa yang diwajibkan itu ialah dalam sepanjang bulan, hari-hari dalam bulan Ramadan. Dalam hadis pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Islam itu bunyal Islamu ala khamsin. Islam terbina di atas 5 perkara. Salah satu daripadanya iaitulah saum Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Kemudian kenapa kanak-kanak tak wajib berpuasa? Kenapa orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa? Karena di sana ada hadis daripada Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang direkodkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai dalam kitab Sunan mereka, yaitu sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena, yakni tidak ditulis, diangkat pena, an salasatin, dari 3 orang. Yakni Allah, 3 orang ini Allah tidak menganggap sebagai mukallaf, tidak dibebankan dengan perintah dengan khitab syar', tidak ditujukan kepada mereka khitab syar'i, khitab wajib, iaitu kata Nabi, anin naimi, dari orang yang sedang tidur, hatta yastayqaz, sehingga dia bangun. Jadi sebab itu orang yang dia tertidur sehingga terlepas waktu salat, dia tidak berdosa, tidak berdosa
Cuma apabila dia bangun saja, dia bangun saja daripada tidur, terbangun saja daripada tidur, maka kewajipan salat itu kembali kepadanya dan dia mesti menunaikan salat, yakni qada, menggantikan salat apabila dia terbangun daripada tidur. Yang kedua, diangkat pena daripada anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada kanak-kanak sehinggalah ia baligh, sehingga dia baligh. Jadi kanak-kanak selagi belum baligh, maka kata Nabi dia tidak ditulis. Sebab itu kanak-kanak yang belum baligh apabila mati sekalipun, maka dia mati dalam fitrah. Dia mati dikira mati dalam fitrah. Dan dia tidak akan disoal oleh malaikat dalam kubur. Itu tidak maksud rufi al-qalamu, tidak dihitung, tidak ditulis. Wa 'anil majnuni hatta ya'qil, dan diangkat pena daripada orang gila hatta ya'qila, sehingga dia kembali berakal. Jadi orang gila tak perlu kita paksa dia untuk berpuasa, kerana dia tidak mukallaf, ghairul mukallaf. Kemudian berpindah kita pada matan seterusnya. Kata dia lagi, kata Imam Abi Syuja' rahimahullah, wa fara'idus sawmi arba'atu asya'. Adapun fardu puasa itu ada 4 perkara. Fardu di sini dengan makna arkan, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 4 perkara. Wa fara'idus sawmi arba'atu asya'. Dan arkanus saum, faradus saum, yakni arkanus saum arba'atu asya'. Rukun puasa, kata Imam Abu Syuja' rahimahullah, ada 4 perkara. Yang pertama, an-niyatu, niat. Niat itu yang pertama. Dalam berniat puasa ini, rukun semua ibadat, rukun niat merupakan salah satu rukun. Dan yang rukun itu kena faham sungguh-sungguh, yang rukun itu adalah hati. Sebab itu disebut niat itu adalah rukun qalbi, bukan lidah. Lidah itu sunat saja. Melafazkan niat dengan lidah itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat saja. Dalam sunat saja. Dan bagi puasa fardu, wajib berniat pada malam hari. Bermula daripada sebaik masuk waktu maghrib, itu sudah bermula waktu niat. Berterusan sehingga masuknya subuh, terbitnya fajar. Jadi kena berniat, wajib menghadirkan niat di antara 2 waktu tersebut. Tak boleh berniat sebelum maghrib, sebelum masuk maghrib, dan juga tak boleh berniat selepas masuk subuh, kerana masa niat sudah habis. Kalau berniat sebelum maghrib, waktu niat belum masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam niat kita itu mesti kita menghadirkan puasa yang kita nak lakukan itu adalah puasa fardu. Kerana puasa ada fardu, ada sunat. Dan yang ketiganya, ini syarat-syarat dalam niat puasa. Yang pertama, mesti berniat pada malam hari. Kerana Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat berpuasa pada malam hari sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Daruqutni, Imam Tirmizi dan juga Imam An-Nasa'i. Itu dalil daripada hadis Nabi bahwasanya wajib berniat yang puasa. Puasa fardu, puasa sunat dibolehkan untuk kita berniat pada siang sebelum zuhur, dengan syarat kita belum melakukan sebarang perkara
yang membatalkan puasa, sebelum makan dan sebelum minum dan sebagainya. Kalau kita dah minum, dah kena nasi lemak atau canai, barulah kita nak niat puasa, dah habis dah waktu, dah kesempatan untuk berniat puasa sudah tamat. Sebab kita dah melakukan pada hari itu perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa sunat boleh niat pada siang. Dan pahala dikira bermula daripada kita niat. Bermula daripada kita niat. Adapun puasa fardu, sama ada fardu Ramadan, ataupun puasa qada, ataupun puasa nazar, ataupun puasa kafarah, puasa kafarah kerana melanggar sumpah dan sebagainya, maka wajib berniat pada malam hari. Mesti berniat pada malam hari. Itu satu syaratnya. Yang kedua, niat itu ialah hati. Adapun menyebut dengan lidah itu, hukumnya sunat saja. Yang pentingnya, yang wajib itu ialah hadir dalam hati. Bahasanya besok kita nak berpuasa. Yang ketiganya, mesti menghadirkan yang puasa yang kita nak buat itu adalah puasa fardu. Tak boleh kita hadirkan puasa umum saja. Mesti hadirkanlah hati itu puasa yang kita nak buat esok ini adalah puasa fardu. Dan yang keempat, mesti kita menghadirkan, kita menentukanlah hati kita, puasa fardu yang kita nak buat besok ini adalah puasa Ramadan. Kalau puasa itu Ramadan. Kalau nazar, kena hadirkan puasa fardu yang kita nak buat itu adalah puasa nazar. Itu. Khusus bagi puasa Ramadan, untuk kita memudahkan hati kita menghadirkan niat, membantukan hati untuk menumpukan pada niat, maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah menyatakan sunat yang kita membantu hati dengan lidah. Maka kita pun melafazkan nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa besok, nawaitu sahaja. Ramai orang dia tak faham apa makna sahaja. Kenapa ulama-ulama tulis sahaja? Sahaja ni makna qasad. Kita berpuasa dengan kesengajaan kita, bukan ada orang lain paksa. Itu maksud sahaja. Kita berpuasa dengan kerelaan diri sendiri, itu makna qasad. Qasad hati kita, bukan dipaksa, tidak. Bukan ada orang letak pistol belakang kita, kemudian suruh kita niat ke tidak, aku tembak. Bukan. Kita sendiri yang nak puasa. Itu makna nawaitu sawma ghadin, diterjemah oleh alim ulama kita, sengaja ataupun sahaja. Kesengajaan kita. Sahaja aku berpuasa ghadin, esok. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini dia tak boleh puasa, tak boleh niat puasa sebulan macam mazhab Imam Malik. Dia mesti niat untuk satu hari puasa, kena niat khusus untuk dia. Jadi sebab itu kita sebut nawaitu sawma ghadin, sahaja aku berniat puasa esok hari, an adai, bagi melaksanakan fardi, fardu, puasa fardu Ramadan, fardu yang namanya Ramadan, hadis sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Lillahi ta'ala itu dipanggil niatul ikhlas, niatul ma'mun lahu. Sebelum itu niatul amal. Itu teknikal lah, bahasa teknikal, bahasa ulama. Itu yang pertama. Rukun puasa yang pertama iaitu kita berniat. Sebelum masuk waktu subuh, dan paling cepat selepas maghrib, kita kena hadirkanlah hati, dan bahasanya aku berpuasa, aku hendak berpuasa ataupun sengaja aku berpuasa pada besok hari, bagi melaksanakan kefarduan puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua, mencegah makan dan minum. Yang ketiga, tidak bersetubuh, tidak berjima' pada siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat, kata dia, tidak sengaja muntah. Ini semua yang dia sebut ni semua ijma' para ulama. Yang dia sebut ijma'. Apakah bukan ijma' yang kita tak boleh buat dalam bulan Ramadan.
Dan selepas ini dia akan perincikan kepada kita perkara-perkara yang termasuk dalam istilah makan dan minum, ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa, perincian daripada pengarang kitab kita ni. InsyaAllah nanti dia akan sebut kepada kita. Di sini dia sebut 4 rukun. Dalam kebanyakan kitab menyebutkan dengan ringkas, rukun puasa ni 2 saja. Yang pertama berniat. Yang kedua berniat, maknanya berniat dengan hati. Yang kedua ialah yang menjaga diri atau menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. 2 tu saja yang dinamakan rukun puasa. Kemudian diperincikan oleh ulama, perkara-perkara yang batalkan puasa itu diperincikan oleh alim ulama, termasuk pengarang kita. Pengarang kitab kita ni, dia akan perincikan. Selepas ini ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun-rukun puasa. Kemudian kata dia, walladhi yuftiru bihi as-saimu 'asharatu asya'a. Dan perkara-perkara yang menyebabkan puasa, walladhi yuftiru bihi as-saimu, dan yang menyebabkan orang yang berpuasa itu terbatal puasanya, asharatu asya'a. Ada 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi wal ra'si. Yang pertama dia kata, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia, memasukkan sesuatu ke dalam rongga kepala. Nanti kita akan perincikan. Yang ketiga kata dia, memasukkan ubat ke salah satu kemaluan depan dan juga belakang. Itu. 3 ni, walaupun 3 tapi sebenarnya 1. Disimpulkan ulama 1 saja istilahnya, iaitu masukkan sesuatu ke dalam rongga yang sedia terbuka. Rongga yang sedia terbuka di tubuh kita. Apa dia rongga yang sedia terbuka pada tubuh kita ni? Iaitu rongga yang menyampaikan ke perut. Dia 1. Kerana kita masukkan rongga yang menyampaikan ke perut, rongga yang menyampaikan ke kepala, rongga yang menyampaikan ke perut, dan yang keempat rongga yang menyampaikan ke pundi kencing. Itu semua rongga-rongga ini tak boleh kita masukkan. Masukkan sesuatu ke rongga-rongga yang sedia terbuka ini membatalkan puasa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian kena faham istilah tu. Yang batalkan puasa ialah masukkan sesuatu ke dalam rongga yang sedia terbuka. Iaitu masukkan sesuatu ke dalam mulut. Sehingga rongga mulut itu belum batal puasa, tapi sehingga melepasi mulut, iaitu ke kerongkong. Alim ulama kita dia bagi satu dhabit. Kalau kita mengaji Quran, dia ada 2 huruf. 1 ha, 1 kha. 1 ha, 1 kha. Kalau kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita, kemudian melepasi makhraj ha, batal puasa. Tapi kalau kita masuk setakat makhraj kha saja, belum ha, belum batal puasa. Jadi sebab tu kita berkumur tak batal puasa. Kita bersugi tak batal puasa. Kerana dia masih berada dalam rongga mulut, bukan rongga halkum dia panggil. Rongga halkum. Jadi sebab tu kalau seseorang itu seorang yang tukang jahit, dia bila nak masukkan benang ke dalam jarum, dia pilin benang dengan mulut, lidah. Kemudian dia pun kumur. Mungkin ada dia panggil
bekas-bekas dia panggil benang tu, dia kumuh, dia luahkan, tidak batal puasa. Tapi kalau dia pilih-pilih kemudian dia telan, air yang ada kesan-kesan benang itu dia telan, batal puasa. Itulah juga tukang masak. Orang yang bekerja sebagai tukang masak, dia masak, dia nak rasa makanan. Dalam bulan Ramadan dia masak, para isteri masak untuk suami, dia boleh rasa. Tidak makruh kata ulama, dia boleh rasa. Rasa makanan masinkah cukup, masin cukup, manis cukup, masak dan sebagainya. Kemudian dia kumuh, dia buang. Tidak batal puasa. Tapi dia rasa, kemudian dia telan, batal puasa. Adapun para suami yang bukan kerja mereka masak, makruh. Tidaklah sampai batal puasa kalau dia rasa makanan, untuk tahu masin ke tidak, untuk sedap ke tidak, cukup rasa atau tidak, makruh kerana dia bukan kerja dia tukang masak. Hukumnya makruh. Kalau dia telan, batal puasa. Begitulah juga masuk melalui hidung. Melalui hidung, kalau sampai jatuh ke kerongkong atau melepasi naik sampai ke kepala, contoh apabila kita mengambil wuduk, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk menyeduh air, dipanggil istinsyaq, menyeduh air ke dalam hidung. Tetapi kata Nabi suruh wabalik fil istinsyaq, ketika kamu basuh hidung, bersungguh-sungguhlah menyeduh air ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya, kecuali ketika kamu berpuasa, kata Nabi. Berpuasa jangan, kerana kalau kamu seduh air ke dalam hidung, tiba-tiba melepasi kadar hidung naik ke kepala, iaitu bila kita biasa akan berlaku, dia akan menyucuk naik kepala itu bila kita sedut terlebih, itu batal puasa. Tapi kalau sekadar di luar hidung, belum melepasi masuk ke kerongkong atau melepasi naik kepala, tidak batal puasa. Begitulah juga apabila seseorang itu dia masukkan ubat, julap dan sebagainya untuk memudahkan dia buang air, kerana dia sembelit, batal puasa. Ataupun dia masuk sesuatu ke dalam saluran kencingnya. Mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang masuk, orang yang hospital, dia dirawat di hospital, tak dapat nak kencing, dia masuk tiup ke dalam saluran kencingnya, batal puasa. Mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun menitik ubat ke dalam mata, tidak batal puasa. Kerana rongga mata ni dia tidak ada saluran yang terbuka. Itu difatwakan oleh ulama, tidak batal puasa. Jadi yang batalkan puasa ialah telinga, saluran telinga. Jadi sebab itu mengikut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, semasa kita sedang puasa, elakkan daripada kita mencuci telinga. Yang masuk butir kapas ke dalam lubang telinga, batal puasa. Menitik air ubat ke lubang telinga pun batal puasa. Jadi kita kena faham, iaitu yang batalkan puasa ialah memasukkan, kata dia di sini, yang memasukkan dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka, rongga di tubuh yang terbuka, yang masukkan ke dalam rongga kepala, memasukkan ubat ke salah satu lubang kemaluan depan atau belakang. Itu semua batalkan puasa. Jadi masukkan ubat melalui saluran yang bukan terbuka, tidak batal puasa. Contoh macam orang yang menghadapi penyakit kencing manis, dia terpaksa menyucuk, dia terpaksa memasukkan apa dipanggil insulin melalui suntikan, tidak batal puasa. Kerana itu bukan masukkan melalui rongga yang sedia terbuka. Tapi kalau dia makan ubat kencing manis itu melalui mulut dia, ataupun dia titik melalui hidung dan sebagainya, ubat-ubat yang lain, maka hukumnya adalah batal puasa. Termasuk orang isap rokok, batal puasa kerana dia masukkan asap melalui rongga, melalui mulut kerongkong. Jadi batal puasa. Jadi sebab itu orang yang berpuasa, harus untuk dia menyuntik insulin dalam tubuh dia, tidak membawa kepada batal puasa. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Nabi SAW menyebutkan bahawa
man istaqa'a, man zara'ahu qai'un wa wasa'imun falaysa 'alaihi qada'. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja ketika dia sedang berpuasa, maka tidak ada qada', makna tidak batal puasanya. Wa man istaqa wa in istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang sengaja muntah, hendaklah dia mengqada, yakni puasanya batal. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Contohnya, ketika dia mengambil wuduk sengaja, dia membasuh kongkongnya sengaja, ketika mengambil wuduk ataupun ketika bersugi menyebabkan muntah, batal puasa. Tapi kalau muntah itu berlaku tanpa disengajakan, yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, bersetubuh. Yang kelima, bersetubuh pada kemaluan dengan sengaja. Bersetubuh dengan isteri pada siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Malah bukan sekadar membatalkan puasa, dikenakan pula kafarah, denda yang berat, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang keenam, yang batalkan puasa, kata dia, wal inzalu an mubasyaratin, yang mengeluarkan air mani melalui sentuhan, pun batalkan puasa juga. Sama ada dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan isteri, batalkan puasa. Yang ketujuh, haid wal haidhi. Yang ketujuh, kedatangan haid. Jadi sebagaimana kita sebut tadilah, orang perempuan apabila datang saja haid, automatik puasanya akan batal. Walaupun seminit sebelum buka puasa, dia datangi dengan haid, puasanya batal. Puasa hari itu batal, dia wajib mengqada pada hari yang lain. Yang ke-8, nifas. Begitulah juga orang perempuan apabila bersalin, keluar dari nifas, batallah puasanya. Yang ke-9, bagi mazhab Syafi'i rahimahullah, darah nifas adalah darah yang terbit setelah keluar anak dengan sempurna, baru dikira sebagai nifas. Jadi perempuan yang sedang menunggu bersalin, keluar darah, itu darah fasad namanya, darah yang belum darah nifas. Darah nifas mengikut mazhab Syafi'i adalah darah yang keluar apabila bayi telah keluar dari rahim dengan sempurna, baru dikira sebagai darah nifas. Dan yang ke-10, yang ke-9, gila. Orang yang ditimpa dengan gila siang hari di bulan Ramadan, permulaan dia puasa tu elok, tiba-tiba jadi gila, maka batal puasa. Yang ke-10, murtad. Orang yang keluar daripada Islam pun batal puasanya, automatik puasanya batal. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berdiskusi ataupun mengulang kaji berkenaan dengan puasa, dan insya-Allah bagi tuan-tuan yang ingin kita berbincang kalau ada kemusykilan tentang puasa ini untuk kita bincang bersama, insya-Allah boleh typekan soalan di ruangan komen yang nanti kita akan jawab dalam kuliah kita besok, insya-Allah. Jadi tak lama, insya-Allah, untuk kita ambil masa bagi mengulang kaji puasa ini, mungkin dalam 2 ataupun 3 siri kuliah sahaja, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba